Apakah itu Good Manufacturing Practices (GMP)? GMP adalah amalan pengilangan baik. Di dalam aktiviti pengilangan makanan, fungsi utama Standard Malaysia adalah untuk merangsang dan menggalakkan standard, penstandardatan dan akreditasi sebagai cara bagi memajukan ekonomi negara, menggalakkan kecekapan dan pembangunan industri yang bermanfaat kepada kesihatan dan keselamatan awam. Tujuan amalan pengilangan baik GMP atau Good Manufacturing Practices MS1514. 1. Mengenal pasti prinsip utama kebersihan makanan yang digunapakai dalam perusahaan makanan, bermula daripada penerimaan bahan mentah hingga makanan selamat. 2. Menyatakan cara pelaksanaan prinsip tersebut. 3. Menyediakan garis panduan untuk membangunkan kod amalan tertentu di dalam rantaian makanan, proses atau komoditi. Dan 4. Mensyorkan sebagai prasyarat untuk pelaksanaan analisis bahaya titik kawalan kritikal HACCP. Apakah skop standard ini? Standard Malaysia ini meliputi rantaian makanan daripada penerimaan bahan hingga pengguna, menentukan keadaan yang bersih dalam pembuatan makanan yang selamat dan sesuai. Amalan pengilangan baik GMP menitik beratkan komponen-komponen ini. 1. Reka bentuk dan kemudahan. 2. Kawalan operasi. 3. Penyelenggaraan, pembersihan dan sanitasi. 4. Sistem kawalan makhluk perosak. 5. Kebersihan diri. 6. Pengangkutan dan pengedaran. 7. Maklumat produk. 8. Latihan. 9. Pemeriksaan dalaman. 10. Kajian semula pengurusan. 11. Keperluan perundangan. 1. Reka bentuk dan kemudahan. Bergantung pada jenis operasi dan risiko berkaitan, premis, peralatan dan kemudahan harus ditempatkan, direka bentuk dan dibina untuk memastikan bahawa pencemaran diminimumkan. Reka bentuk dan susun atur membenarkan penyelenggaraan, amalan kebersihan dan penyajangkitan yang sesuai serta meminimumkan pencemaran bawaan udara, permukaan dan bahan, terutama yang mudah diselenggara dan dibersihkan. Dan terdapat langkah pencegahan yang efektif bagi menghalang kemasukan dan pembiakan makhluk perosak. 2. Kawalan operasi. Reka bentuk yang dikehendaki dalam penghasilan dan pengendalian makanan yang tertentu dengan mengambil kira bahan mentah, komposisi, pemprosesan, pengedaran dan kegunaan pengguna, dan reka bentuk pelaksanaan, pemantauan dan penyemakan sistem kawalan yang berkesan. 3. Penyelenggaraan, pembersihan dan sanitasi. Membangun sistem yang berkesan untuk memastikan penyelenggaraan, pembersihan dan sanitasi, pengawalan serangga perosak dan pengurusan sisa yang sesuai dan mencukupi. 4. Sistem kawalan makhluk perosak. Makhluk perosak merupakan ancaman utama kepada keselamatan dan kesesuaian makanan. Investasi makhluk perosak boleh berlaku di tapak pembiakan dan tempat adanya makanan. Program kawalan makhluk perosak yang berkesan hendaklah ada untuk premis dan peralatan. 5. Kebersihan diri. Memastikan mereka yang secara langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan makanan tidak menyebabkan pencemaran makanan dengan mengekalkan tahap kebersihan diri yang sesuai dan berkelakuan dan melakukan kerja dengan betul. 6. Pengangkutan dan pengedaran. Mewujudkan langkah tindakan yang perlu diambil semasa pengangkutan dan pengedaran dengan tujuan melindungi makanan daripada punca berpotensi penyebab pencemaran. Menyediakan persekitaran yang dapat mengawal dengan berkesan pertumbuhan mikroorganisme patogenik atau perosak dan penghasilan toksin dalam makanan. 7. Maklumat produk. Memastikan produk mempunyai maklumat yang betul seperti maklumat lengkap dan mudah diakses untuk membolehkan pihak seterusnya dalam rantaian makanan dapat mengendali, menyimpan, memproses, menyedia dan mempamer produk dengan selamat dan betul, dan lot atau kelompok batch mudah dikenal pasti dan ditarik balik jika perlu. 8. Latihan.
Memastikan sesiapa yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam operasi pemprosesan makanan telah menjalani latihan dan atau diberi tunjuk ajar mengenai kebersihan makanan mengikut tahap bersesuaian dengan operasi yang mereka lakukan. Kekurangan latihan atau tunjuk ajar berpotensi mengancam keselamatan dan kesesuaian makanan. 9. Pemeriksaan dalaman. Pemeriksaan kendiri di keseluruhan kemudahan kilang dan tempat pemprosesan hendaklah dijalankan secara berkala oleh personel di lantai untuk memastikan program keselamatan makanan sempurna dan berkesan. Tindakan pembetulan hendaklah dilakukan dengan segera terhadap ketidakpatuhan yang dikesan dan ditutup sebaik sahaja pembetulan telah dilaksanakan dengan sempurna. Penemuan audit hendaklah direkod. 10. Kajian semula pengurusan. Pihak pengurusan syarikat yang mempunyai tanggungjawab eksekutif hendaklah membuat kajian semula terhadap kesesuaian dan keberkesanan program GMP pada sela masa yang telah ditetapkan untuk memenuhi keperluan pengguna, pihak berkuasa dan GMP syarikat. Rekod kajian semula ini hendaklah disimpan dan dikemas kini. 11. Keperluan perundangan. Selain daripada yang dinyatakan dalam standard ini, sistem GMP yang diwujudkan hendaklah juga mematuhi perundangan, termasuk keperluan lain yang berkaitan yang kini dikuatkuasakan di Malaysia. Bersama-sama kita mengamalkan GMP. Sekian, terima kasih.